Anas ibn Malik radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang sejak kecil menyantuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia kecil, ibu dia dah hantar dia pergi jadi intern dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi pembantu. So Anas bin Malik ni membesar sentiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. So satu hari dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Anas bin Malik menceritakan dia sedang berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pakai selendang daripada Najran. Najran ni nama tempat. Dan selendang itu kainnya agak kasar. So waktu Nabi SAW sedang jalan bersama dengan Anas bin Malik, tiba-tiba datang seorang A'rabi. A'rabi ni Arab Badui. Dalam sirah ni kita akan selalu nampak scene ataupun babak-babak Nabi berdepan dengan Arab Badui yang kurang adab, yang kadang-kadang melakukan perkara-perkara yang mengundang kemarahan. So Arab Badui ni datang dan dia tarik selendang Nabi itu dengan kuat. Apa berlaku? Anas bin Malik sebut, aku nampak kesan merah pada leher Nabi SAW disebabkan Arab Badui tarik selendang tu. Kan kita sebut kainnya agak keras dan dia bergesek dengan kulit leher Nabi SAW dan menyebabkan merah. Bayangkan kalau kita ada dekat situ. Dia baru tarik tu pun kita mungkin dah explode. Tak cukup dengan itu, dia menyebut kepada Nabi SAW satu ungkapan yang cukup kurang adab. Dia kata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," dia panggil demikian. "Murli min malillah alladhi indak." Berikan aku harta Allah yang ada pada engkau. Heish, kita yang dengar ni pun rasa panas. Tetapi Anas bin Malik menceritakan Nabi SAW apabila ditarik dan diminta demikian oleh Arab Badui, berikan aku harta daripada harta Allah yang ada pada engkau. Faltafat ilaih, Nabi pandang kepada dia. Kemudian Nabi SAW thumma dhahika, Nabi tergelak kecil dan Nabi senyum. Thumma amara lahu bi'ata'in, kemudian Nabi SAW berikan perintah supaya Arab Badui ini diberikan apa yang dia nak. Masya Allah, tabarakallah, karakter dan kelemah lembutan Nabi SAW. Kan, bayangkan kalau kita ada di situ, apa mungkin reaksi kita? Ini Nabi SAW, utusan Allah dan pemimpin tertinggi di Madinah, bukan sembarangan. Tapi Nabi SAW menunjukkan sifat dan sikapnya yang halim, yang sabar. Dan hari ini kita akan cerita nama Allah Al-Halim dan juga As-Sabur, yang dia tidaklah 100% sama, tetapi ia boleh dirangkulkan dalam satu perbincangan. Dan kalau kita lihat ada para ulama yang menyebut ahlaman nas, Nabi SAW adalah manusia yang paling halim, yang paling dalam bahasa Inggeris disebut forbearing, patience. Dan kita akan lihat dalam bahasa Melayu ni bagaimana kita nak meletakkan satu ungkapan yang dapat menangkap maksud tersebut. Halim ni daripada huruf akar ha, lam dan mim yang berbau erti tidak bergegas, dan ia juga ada erti lain macam mimpi, ahlam, mimpi, dream, mimpi, dan juga reason ataupun rational, Halim. Kan ada orang nama Abdul Halim, selayaknya dia orang yang tidak bergegas ataupun tergopoh-gapah melakukan sesuatu, dan dia orang yang rasional. Moga-moga insya-Allah. So dalam bahasa Melayu kalau kita lihat, Allah Al-Halim paling dekat dengan maksud itu adalah Allah Maha Penyantun. Dan Allah As-Sabur adalah Allah Maha Penyabar. Dan bila kita sebut Allah Maha Penyabar, Allah Maha Penyantun ini, secara praktiknya Allah Subhanahu Wa Taala menunda. Allah menunda hukuman dan balasan kepada seseorang, bukan dihukum serta-merta apabila mereka melakukan kesilapan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lakukan ini bukan kerana Allah lemah atau tidak mampu. Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan halimnya, santunnya dan sabarnya, walaupun Allah berkuasa penuh mutlak untuk menjatuhkan hukuman dan memberikan balasan pada bila-bila masa. Berbeza dengan kalau kita sebut sabar, kebanyakan masa kita sabar dalam keadaan kita dah tak ada option lain. Sabar je lah.
Kalau kita ada kuasa, mungkin kita menggunakan kuasa itu untuk membalas. So, dalam konteks ini, halim adalah having patience, ada kesabaran with power. Kita ada power tapi kita memilih untuk tidak exercise our power. Kita memilih untuk menahan kuasa kita untuk menangguhkan hukuman ataupun balasan. Dan penting bila kita sebut tentang nama Allah SWT ini adalah satu, kita faham, ya, kita melakukan dosa yang banyak, maksiat yang melata, dan Allah SWT menangguhkan, memberikan kita tempoh waktu, tidak serta-merta menghukum. Misalnya sebelum ni kita pernah cerita bagaimana Allah SWT sewaktu kita melihat yang haram, kita mendengar yang haram, kita meninggalkan yang wajib, tidak serta-merta kita lihat kesan ataupun hukuman Allah SWT ke atas kita, yang mana Allah bagi kita tempoh. Tetapi kena juga faham bahawa bila Allah SWT bagi tempoh, tidak bermaksud secara automatik Allah memaafkan, Allah mengampunkan seseorang. Sebab apabila Allah bagi tempoh, contohnya satu orang ni tinggal salat, ni misalnya masuk Ramadan, antara keajaiban dan keanehan yang besar, moga Allah bantu kita dan bantu sahabat-sahabat saudara-saudari untuk membantu masyarakat kita, ialah kita berpuasa tapi kita tidak salat. Kita pergi tarawih tapi tak salat fardu. So Allah bagi tempoh untuk dia. Mungkin dia dah 10 tahun, 15 tahun berpuasa ni, dia tahu solat fardu itu wajib, tetapi dia sengaja tinggalkan kerana bermalas-malasan. Allah bagi tempoh. Tetapi adakah tempoh ini selamanya terus sehingga nanti mati pun Allah akan ampunkan? Oh, tidak. Tidak. Apabila kita mensia-siakan tempoh ini, apabila tiba waktunya Allah akan hukum. Dan apabila Allah hukum, waktu itu kita sudah tidak ada alasan untuk sebutkan, ya Allah minta sikit waktu, aku tak sempat itu dan tak sempat ini. Tidak, Allah dah bagi cukup tempoh dan waktu. Allah sudah pun menunjukkan sifat namanya yang tinggi, Al-Halim dan juga As-Sabur. Allah Subhanahu Wa Taala bersabar. Sebab tu kalau kita lihat, kadang-kadang kita tengok, kenapalah orang yang zalim ni, lihat betul dia, tak mati-mati. Diktator-diktator yang menyebabkan jutaan manusia mati dalam peperangan, dibom, disebabkan mereka nak pertahankan jawatan, mereka kehilangan rumah, menjadi pelarian di negara-negara orang, hidup melarat. Tapi bila kita tengok macam, Allah tak hukum pun orang yang ni, orang yang zalim ni. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Quran, dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat yang ke-61. Allah kata, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hukuman ke atas kezaliman yang manusia lakukan, ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau Allah immediately hukum, tidak akan tinggal atas bumi ini walau satu dabah, satu hidupan makhluk pun yang bergerak, kerana ia melakukan kezaliman. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penangguhan, memberikan waktu untuk mereka sedar dan berubah, untuk mereka menukar hala tuju dan cara hidup mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila tempoh itu telah diberikan dan tempoh itu disia-siakan dengan sengaja, dengan kesombongan dilawan Tuhan, fa idza jaa ajaluhum, apabila tiba ajal mereka, waktu yang telah ditetapkan, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak akan dilanjutkan, dilewatkan walau sesaat, tidak akan diawalkan walau sesaat. Pada waktu itu hukuman Allah Subhanahu Wa Taala akan diturunkan. Sebab tu kita kadang-kadang ada maksiat yang kita lakukan, perkara wajib, misalnya solat tadi. Solat ni perlu diingatkan banyak kali, sebab yang membezakan antara Muslim dan yang bukan adalah salat. Apabila kita mati, perkara pertama yang akan ditanya adalah tentang solat. Solat fardu ni, bukan solat tarawih, bukan puasa, tapi solat fardu. First thing first, prioritize. Ini perkara yang Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi simple excuse. Kalau sakit, tak boleh diri, kena duduk. Tak boleh duduk, kena baring. Baring pun tak boleh gerakkan tangan dan kepala, kena gunakan mata.
Tak boleh gunakan mata, hati masih sedar. Wajib solat dengan hati. Sampailah ketika apabila hati tak sedar, dah tentulah macam mana nak solat kan. So penting, jangan lekakan, jangan bermain-main dengan Allah yang memberikan penangguhan, Allah kasih, Allah bagi ruang. Dan termasuk dalam Al-Halim dan As-Sabur, Maha Penyantun, Maha Penyabar ni, waktu kita berterusan melakukan kezaliman, waktu kita berterusan melakukan kecurangan, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah hantar peringatan-peringatan kecil, peringatan-peringatan besar, supaya kita tukar hala tuju hidup tu balik kepada Allah. Dengan semua itu pun kita tidak mahu berubah, sengaja ingin terus dalam kesesatan dan kelalaian. Waktu itulah apabila tiba ajal, Allah akan hukum. Cuba kita lihat kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa pergi kepada Fir'aun. Fir'aun ni tagha, dia melampaui batas, zalim, bunuh bayi-bayi lelaki yang lahir pada tahun-tahun yang ditetapkan. Dia menyeksa Bani Israel. Allah hantar Nabi Musa dan Harun AS pergi bercakap, bukan hanya hantar Rasul, tapi malah pesan kepada Rasul, bercakaplah dengan qawlan layyinan, perkataan yang lembut, agar la'allahu yazakka, supaya Fir'aun ini boleh tersentuh hati dia, boleh ada rasa nak berubah. Pun demikian Fir'aun kata apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Tapi apabila berlaku peristiwa Fir'aun lemas kan, dalam peristiwa laut terbelah, Nabi Musa dan Bani Israel melepasi laut tu, Fir'aun dan para tenteranya masuk ke dalam laut apabila sudah berada nyawa di kekerongkongan ni, pada saat nafas-nafas terakhir. Apa Fir'aun kata? Aku beriman, sekarang ni aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, aku beriman. Tapi Allah kata apa pada Fir'aun? Al-ana, sekarang kau nak beriman? Waqad asaita qabl, kau telah bermaksiat, kufur, derhaka sebelum ni. Wa kunta minal mufsidin, dan kau tergolong daripada kalangan orang-orang yang melakukan kerosakan. Dan ada satu hadis yang menarik juga, Nabi SAW sebut, tidak ada seseorang ataupun sesuatu yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apabila manusia menyebutkan Allah mempunyai anak, itu satu statement yang cukup menimbulkan kemarahan. Pun demikian, Allah masih memberikan rezeki kepada orang yang bercakap demikian. Allah masih memberikan kesejahteraan hidup di dunia paling kurang bagi orang-orang tersebut, dan sebenarnya memberikan tempoh. Moga-moga mereka meninggalkan jalan yang sesat dan mengikut jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan. Agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut. Dan sehingga tempoh itu Allah berikan masa supaya kita jangan leka. So bagaimana kita nak praktiskan nama Allah Al-Halim, As-Sabur dalam kehidupan kita seharian? Tak perlu kita pergi jauh-jauh, kita tengok je dalam sekeliling kita ni, kehidupan seharian kita ni, dengan siapa kita berurusan. Kalau kita jumpa dengan orang-orang yang lemah, orang-orang kecil, yang kita ada kuasa lebih daripada dia, adakah bila dibuat salah kita cepat marah? Kita cepat nak hukum? Misalnya kita majikan, kita ada pekerja, atau kita pergi makan, waiter tu mungkin nampak warga asing, kita pandang rendah, dia buat salah, dia tersalah cakap, tersalah tulis order. Ya Allah, benda-benda kecil macam tu pun ramai yang marah melebih-lebih, report sana, report sini. Apatah lagi dengan anak-anak kecil baru nak belajar ni, baru nak kenal hidup, kadang pegang pinggan pecah, makanan tertumpah. Adakah kita cepat-cepat marah, ataupun kita ada self control? Kita ada kuasa, kita boleh hukum, kita boleh marah, tapi kita menahan diri. Dan waktu-waktu kita diuji kesabaran sedemikian, panggillah nama Allah, serulah Allah, Ya Halim, Ya Sabur, berikan aku sifat Halim, berikan aku sifat sabar. Seperti mana Allah rujuk kepada Nabi Ibrahim sebagai seorang Nabi yang memiliki sifat Halim. Walaupun ayah dia marah dia, ugut nak rejam dia, halau dia keluar daripada rumah, Nabi Ibrahim tetap dengan lemah lembut mengingatkan ayahnya dan mendoakan untuk ayahnya. So kita nak jadi orang yang sedemikian, orang yang memiliki self-control, tidak cepat marah, tidak cepat menghukum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dalam Ramadan ini mendidik diri kita supaya memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah Al-Halim dan As-Sabur, iaitu Maha Penyantun dan Maha Sabar. Sama-sama kita sebarkan kesabaran. Sekian. Assalamualaikum.